mengikuti SOP yang telah dibuat oleh kerajaan negeri dan kerajaan untuk kita sama-sama menjaga menjalankan SOP bahawa sejarah ibu di rumah. Dan kami daripada pihak IDPJ mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan insyaAllah tugas subuh kita pagi ini akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Rahim Nasir. Jadi marilah kita mulakan kuliah subuh kita dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini, Ashabul Kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini, setelah kita selesai mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat.
Dan kita masih lagi pada golongan yang ke-12, iaitulah pendendam dan pendengki. Orang yang suka berdendam dan orang yang suka berdengki, seandainya mereka mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibimbangi mereka akan menjadi kelompok manusia yang akan menyesal pada hari akhirat. Kita dah bincangkan sebahagian daripadanya pada bulan yang lepas. Dan insya-Allah pada pagi ini saya cuba untuk menghabiskan sedikit lagi penghuraian daripada tajuk yang berkenaan. Sambungan bacaan di dalam kitab muka surat 81 pada perenggan yang di bawah sekali. Disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, orang yang dengki adalah orang yang berdosa dan akan menyesal atas perbuatannya, sebab ia menentang perintah Allah dan marah di atas nikmat-Nya. Padahal kedengkiannya itu tidak pernah mempengaruhi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu, para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu Islam ni adalah agama yang sering mengingatkan kepada kita supaya menjaga apa yang dipanggil menjaga hati, menjaga jiwa daripada terbit sifat yang dipanggil mazmumah, sifat yang tidak baik, sifat yang tercela. Sebab sifat-sifat ini kalau tidak dibendung, tidak dikawal selia dengan baik, dia akan boleh memberi mudarat kepada pemiliknya. Dan yang lebih malang lagi, mudarat itu boleh membawa kecelakaan sampai ke akhirat dan dihumban ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi oleh sebab itu Islam mendidik kita berhati-hati dengan penyakit ini, penyakit dendam, penyakit dengki. Sebab apa dia jadi penyakit ini? Sebab dia tak puas hati, hatinya ada masalah, jiwanya ada penyakit. Penyakit tak boleh tengok orang senang, penyakit tak boleh tengok orang lebih sikit daripada dia. Bukan lebih banyak sangat, lebih sikit-sikit pun dia tak boleh. Sedangkan kita belajar dalam ilmu tauhid ataupun ilmu agama ini, semua rezeki Allah dah susun. Masing-masing ada habuan rezekinya masing-masing. Masing-masing ada perkara yang telah diatur oleh Allah sejak kita dalam perut ibu sampailah hari kita menghembuskan nafas. Semua Allah dah susun dengan cantik. Kita tinggal menerima dan mengolahnya di atas muka bumi sepanjang hayat kita. Dan sebenarnya tak perlu pun ada sifat perangai tamak atau dengki ini. Sebab bila ada penyakit ni, dia akan timbul macam-macam masalah. Yang kita bincangkan bulan lepas,
Bila timbul penyakit dengki ni, yang dibimbangi akhir penamatnya boleh sampai pada tahap membunuh. Membunuh, bukan menyekat, tapi sampai tahap boleh membunuh. Macam mana yang berlaku kepada Qabil dan Habil. Qabil abang bunuh adiknya Habil. Kedua-duanya anak Nabi Adam alaihi salam. Punca bunuh ialah dengki, yang kita dah huraikan bulan lepas. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, bila kita berdengki itu sebenarnya kita sudah melanggar arahan dan perintah Allah. Kita dah langgar apa yang agama susun. Agama ajar kita hidup ni biarlah satu kehidupan yang menyeronokkan. Seronok ni maknanya bila kita tengok jiran ke, kawan-kawan kita ke, adik-beradik kita ke, hidup dia katalah senang sikit, senang lenang, hidupnya bahagia, keluarganya harmoni, kita tompang seronok. Itu Islam suruh buat begitu. Jadi orang yang suka tengok orang lain senang, suka tengok orang lain berjaya, suka tengok perniagaan orang lain maju, seronok, kita seronok, tompang seronok. Itu yang Islam ajar. Bukan bila tengok orang lain lebih, kita pula menggelepar pula, kita pula kan jadi kelang kabut. Macam saya cerita itu hari lah, tengok jiran sebelah beli kereta baru, kita pula demam 3 hari 3 malam. Tiba-tiba saja kan, daripada elok-elok terus-terus demam. Tak tahu apa punca, tapi punca kereta baru tu lah. Maknanya kuat betul dengki. Jadi tak sah lah. Sedangkan sepatutnya bila jiran ke, adik-beradik ke dapat nikmat, kita ucap tahniah, kita tompang seronok. Dia macam tu kan, tompang seronok. Tapi yang jadi bahayanya bila sebaliknya yang berlaku, macam saya sebut tadi lah. Tengok orang tu sihat sikit, kita dengki. Tengok orang tu kaya lebih sikit, kita dengki. Ini semua penyakit yang kita kena buang. Sebab kita kena yakin dan kita kena percaya kepada qada dan qadar Allah, ketentuan dia. Dia Tuhan yang maha adil, maha sempurna, maha segala-galanya. Dia yang jadi pengatur. Kita ni ibarat macam selalu kita sebutlah, kita ni atas dunia ni macam ibarat melakonkan watak dan skrip yang diletak oleh penerbit. Penerbitnya Allah Ta'ala. Dia gitu lah, bahasa mudah faham lah. Allah yang menerbit dan jadi pengarahnya, kita ni ikut saja. So nanti akan dapat anugerah. Kalau di dunia ni macam pelakon terbaik, kita nak jadi pelakon yang terbaik atas dunia, so kena ikut skrip, kena ikut arahan yang dikeluarkan Allah. Allah kata kamu kena solat, solatlah. Kamu kena puasa, puasalah. Kamu kena pergi haji umrah, ada kemampuan pergilah. Itu skrip yang kita kena ikut. Allah kata jangan curi, jangan zina, jangan rasuah, jangan dengki, jangan itu, jangan ini. Janganlah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sebenarnya hidup agama ni mudah aja. Kan? Hidup beragama ni kalau kita faham betul-betul, mudah sebenarnya. Mudah maksud saya, mudah untuk, mudah atas kertas untuk diikut, walaupun cabaran nak buat tu tetap ada. Kita nak mari solat subuh berjemaah ni pun ada cabaran. Kan, tambah SOP apa semua lagi besar cabaran dia.
kita nak buat kebaikan, kita nak sedekah jariah, kita nak baca Quran, kita nak selawat Nabi, nak istighfar, semua tu ada cabaran. Cuma bila Allah dah mengatur, benda tu sebenarnya jadi lebih senang untuk kita, sebab garis panduan itu sudah ada. Dia punya SOP-nya dah ada. Bila kita mengaku kita ni orang Islam, saya ni orang Islam ustaz, saya ni mengaku beriman, ini SOP orang beriman, akan senang. Benda sudah ada, cuma orang kata kena follow saja, kena ikut. Jangan kita pula buat SOP sendiri, kan? Ikut saja track yang sudah ada. Baik, sebab itu disebut tadi, benda yang kita dengki-dengki itu sebenarnya dia tidak akan mempengaruhi pun nikmat yang Allah dah beri pada manusia yang lain. Tak ada apa kesan pun sebenarnya. Tak ada kesan langsung lah. Kita dengki-dengki pun sebenarnya orang tu tetap macam tu juga. Bukannya kita dengki dengan orang tu, tiba-tiba orang tu jadi makin teruk ke apa. Tak ada. Memang macam tu juga. Kita yang teruk sebenarnya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, benda-benda macam ni kita elakkan supaya kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Baik, saya sambung bacaan. Dia bagi contoh di sini antara ungkapan yang pernah diucap oleh seorang penyair. Ini macam syair lah ni, penyair, sajak-sajak. Dia kata, ingat, katakan kepada orang yang iri itu, yang dengki itu, apakah engkau tahu kepada siapa engkau telah berakhlak buruk? Tanya orang dengki itu, kamu sedar tak dengan perbuatan kamu berdengki-dengki ni, sebenarnya kamu telah berakhlak buruk kepada siapa? Orang yang dengki itu sebenarnya dia sedang buat sesuatu perangai tak elok kepada siapa? Jawapannya, engkau telah berakhlak buruk kepada Allah atas perbuatannya. Sebab engkau tidak rela kepadaku atas apa yang diberikannya, maka balasanku kepadamu ialah Allah menambahkan untukku dan menutup bagimu jalan permintaan. Ini syair tuan-tuan, bukan ayat Quran, bukan hadis lah. Ini ungkapan penyair. Dia nak bagi tahu orang yang dengki ni sebenarnya dia memiliki satu perangai yang tidak baik, satu akhlak yang buruk, yang sebenarnya dia bukan berakhlak buruk dengan manusia saja, tapi hakikat realitinya berakhlak buruk kepada Allah. Benda ni yang kadang-kadang manusia dia tidak sedar. Sebab tuan-tuan, dalam hidup kita ni ada benda-benda yang kita buat, kadang-kadang kita pun tak perasan. Kadang-kadang kita pun mungkin terlepas pandang. Kadang-kadang mungkin kita pun tak sedar. Soal dosa pahala, ada benda yang kadang-kadang kita tak perasan benda yang kita buat tu mendatangkan dosa, tak perasan. Dan ada juga benda yang kita buat, kadang-kadang kita tak perasan ia mendatangkan pahala kepada kita. Contoh yang paling senang, pagi ni tuan-tuan duduk dalam masjid ni, sama ada kita tahu atau kita tidak tahu, sedar atau tidak sedar, ada satu hadis yang disebut oleh Nabi SAW, barang siapa yang selepas mendirikan solat, khususnya solat, tak kira lah berjamaah ke solat seorang diri ke, dan dia mengekalkan kedudukannya di tempat duduknya itu,
Siapa yang lepas solat, dia duduk di tempat solatnya, dia tak pindah tempat, dia tak bangun daripada tempat duduknya tu. Kalau tuan-tuan dah bangun tadi, ya bergerak tu, tak apalah, jangan sedih pula. Sabar Ustaz, hadis ni belum habis lagi. Nak beritahu gini, Nabi kata siapa yang selepas solat dia duduk di tempat solatnya itu, dengan dia istighfar, wirid apa semua, dengan syarat. Yang pertama kata Nabi, masih dalam berwuduk, masih ada wuduk. Yang kedua, dia tidak bercakap benda yang bukan-bukan lah, benda yang lara, yang sia-sia. Mana dia duduk tu, dia wirid, dia doa, istighfar apa semualah, baca Quran ke apa kan, iktikaf ke apa. Nabi kata selama dia duduk tu dengan tidak berubah tempat, dengan ada wuduk, dengan dia tidak bercakap benda yang bukan-bukan, selama tempoh itu Nabi kata malaikat sentiasa mendoakan keampunan untuknya. Benda ni kita tak perasan pun, kadang-kadang kita tak ingat pun. Tapi pahala tu tetap dapat, fadilat tu tetap kita dapat. Macam tuan-tuan yang tak pindah-pindah tempat lagi ni kan, yang daripada tadi semayang situ, duduk dengan kuliah pun masih di situ juga, masih ada wuduk lagi. Untung lah pagi ni. Jadi yang dah pindah tu tak apalah, dia dapat sekerat tadilah, sementara dia tak pindah tadi tu. Kan, benda ni kita tak perasan pun, tapi pahala tetap jalan, kelebihan tetap dapat. Samalah juga kadang-kadang dengan dosa, kita tak perasan tapi benda tu berdosa sebenarnya. Kadang kita buat juga tak sedar kan. Sebab itu Islam ajar kita istighfar banyak-banyak. Islam ajar kita minta ampun dengan Allah. Sebab selagi ruang itu masih ada, kita kena ambil peluang. Selagi orang kata nyawa tu masih ada, selagi kita masih hidup, ambillah peluang tu. Macam saya sebut banyak kali kan, syukur kita pada Allah, walaupun ialah Covid ni masih on off macam tu, kemuncaknya beberapa bulan lepas, beratus ribu yang mati, yang seluruh dunia lah, mungkin cecah juta kot, wallahualam. Tapi kita, Allah masih bagi peluang, masih hidup. Jadi peluang hidup tu ambil lah, untuk buat baik, untuk baca Quran, untuk selawat, untuk berzikir, untuk mengabdikan diri pada Allah. Sebab tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, bila meninggal dunia, saya banyak kali dah sebut benda ni, peluang tu tak ada dah. Orang dah mati, dia takkan dapat peluang macam mana yang sedang kita buat sekarang. Tak ada dah. Tak ada dah. Orang dah mati, tak ada dah cerita datang kuliah, tak ada. Sebab itu 20 tahun lebih saya berceramah ni tuan, yang datang kuliah saya semua orang hidup boleh faham tu. Belum ada orang mati datang kuliah kan? Dan semua penceramah yang duduk di kursi ni semua hidup belaka. Belum ada masjid buat suatu benda pelik lagi. Ceramah Ma'al Hijrah minggu depan, nak masuk Ma'al Hijrah dah ni kan, 1 Muharram. Ceramah Ma'al Hijrah minggu depan ni, penceramahnya special, iaitu Al-Fadil Ustaz Almarhum, Ustaz apa ke, tapi ada Almarhum pula depan dia tu. Mana Ustaz tu dah meninggal dah, kita panggil dia datang ceramah. Belum berlaku setakat ni tuan. Semua Ustaz hidup aja yang kita panggil. Sebab bila dah meninggal tak boleh buat apa dah tuan. Tak ada peluang itu. Mungkin sebahagian tuan-tuan mungkin tahulah, pada minggu lepas kakak ipar saya meninggal.
isteri pada Ustaz Halim Nasir, abang saya Sungai Petani, meninggal pagi Jumaat, pagi raya tu, pagi raya korban kan, hari Jumaat. Pada kiraan saya muda lagi lah, 55 kan, kira muda lah. Tapi dah masa tu dah sampai, dia kena serangan kuman apa semua, jadi meninggal. Dan bila meninggal ni, habis dah lah. Tak ada dah lagi peluang dia nak ikut abang saya pergi kuliah malam-malam kan, tak ada dah. Sebab tempoh ruang itu sudah habis. Bila nak boleh ikut-ikut pergi kuliah ni? Masih hidup. Bila tuan-tuan nak boleh iktikaf dalam Masjid Nahoda ni? Masih hidup. Bila nak boleh baca Quran, zikir, selawat, menderma, infak, jariah, sedekah, zakat, semuanya masih hidup tuan-tuan. 3-4 hari lepas kan, di Sabah berlaku satu kemalangan maut. 4 orang muslimat, 2 meninggal on the spot, 2 lagi cedera parah. Kereta terbabah masuk gaung ke apa, jatuh tebing di Kalabakan. Dan salah seorang muslimat yang meninggal tu baru menikah 10 hari tuan-tuan. Allahu Akbar, muda-muda lagi, baru menikah 10 hari meninggal. Tu cerita mati. Lepas tu berapa hari lepas kita tengok di Lubnan yang katanya kilang baja kimia meletup. Dapat pula video semalam, ada peluru pandu pula, ada orang tembak peluru pandu pula. Ada video tapi tak tahu edit ke apa, wallahualam, tapi macam real juga. Sebab letupan itu satu macam tuan-tuan, letupan kali kedua dia tu macam kita tengok apa, masa Hiroshima Nagasaki kena bom atom kan, dia punya ledakan dia tu. Wallahualam, tak tahulah, tapi yang pasti ramai yang mati. Itu cerita dia. Jadi sebab itu ingat, saya, tuan-tuan, ibu-ibu, kita masih hidup. Dan kita kena tengok juga ke depan ni, entah berapa minggu ke, berapa bulan ke, berapa tahun lagi Allah nak bagi, kita tak tahu, tak pasti. Jadi sementara masih ada lagi ruang tu, kita guna elok-elok, kita manfaatkan baik-baik. Sebab tuan-tuan, kita dalam usia macam ni tak, dalam masjid kita pagi ni, kalau saya tengok betul-betul ni daripada kanan ke kiri ni, macam saya paling muda kali rasanya. Macam-macam. Adalah adik-adik kita 2-3 orang depan. Sahabat saya pun ada, sama bayar dengan saya. Yang lain saya rasa macam remaja purba je. Ada warga emas dah, 50-an dan ke atas. Dia nak juga remaja tu, tapi kita letak purba lah di belakang. Jadi tuan-tuan, kita ni dah 50-an, 5 series lah, 7 series pun ada. Jadi tuan-tuan, dalam usia macam ni, kita kena ingat, fizikal kita semakin lemah. Jasad kita ni, fizikal kita makin berusia, dia makin lemah, bukan makin kuat. Saya tengok mana dalam berita ke mana semalam, Jamali Syadat makin uzur kan, uzur sangat, tapi boleh duduk tegak lah, tapi tengok muka wajah tu nampak uzur lah. Kita punya penghibur dulu kan, buat suara budak-budak apa semua, macam-macam suara ditiru tu, pelawak apa semua. Kita ni makin tua, makin berusia, makin lemah fizikal. Zaman muda tak payah sembang tuan-tuan, zaman muda semua handal belaka kan. Zaman muda semua dahsyat tuan, mengalahkan badang kita ni, memang terror.
Zaman muda semua dahsyat lah kan. Saya dulu angkat simen 4 kampit tak ada hal ustaz. Bila? Masa umur 20-an. Memang hari ni bawa telur 10 biji pun sakit belakang. Kan? Beli telur kat kedai 10 biji, sepapan, bawa tu balik dah urut pinggang kan. Tak larat dah kita. Lemah. Fizikal kita makin usia makin lemah. Bila makin lemah, maksudnya apa? Ibadah kita makin terganggu. Ibadah fizikal kita makin tersekat, terhalang sebab fizikal tak kuat. Apa ibadah fizikal? Semayang fizikal kan, kena bergerak, sujud apa semua. Puasa itu ibadah fizikal. Haji, umrah, itu semua fizikal. Kalau setakat ibadah hati, zikir, tak apalah, itu tak ada tenaga sangat. Baca Quran bolehlah tahan, itu pun masalah agak, mata dah tak nampak kan. Alif lam mim, lam tu kita dah nampak 3 dah kaki lam tu, masalah tu. Terus sadaqallahul azim jawab kan, tak bacalah Quran. Jadi sebab itu kita kena ingat benda tu, makin kita berusia fizikal kita makin lemah. Bila makin lemah, dia akan mengganggu sedikit sebanyak kelancaran ibadah kita. Dulu masa kita bujang kan, bila orang ajak sembahyang jemaah, nantilah ustaz sibuk kerja, pencen saya datang. Bila dah pencen tak ada kat empat raya. Bila dah pencen tak dan ustaz, jaga cucu lah. Tu bila nak datang, tunggu cucu kahwin. Ni sibuk membesarkan cucu ni. Bila cucu dah kahwin, bercicit pula dah, sampai ke sudah tak datang pula kan. Itu kita ni kerja dunia tak habis, takkan habis. Saya selalu sebut dah, kaum ibu kat belakang tu orang perempuan, bini kita, mak kita, cerita dengan kain ni, lipat kain, basuh kain, jemur kain, gosok kain, daripada anak dara sampailah nak mati besok. Tak habis cerita pasal kain tu. Sibuk manja, hari-hari basuh kain kan. Masa anak dara basuh kain mak ayah dia, adik-beradik dia. Bila dah kahwin, basuh kain anak bini dia, laki dia. Bila dah cucu, basuh kain cucu lah. Bila nak habis kerja? Dunia tak habis lah. Kerja dunia ni sampai ke sudah lah kita ni, tak jadi apa pun. Jadi fahamkan baik-baik apa sahaja nikmat yang Allah dah bagi atas diri kita. Cerita mudah dia, syukurlah. Itu je cerita. Tak payah nak kalut sangat dengan orang lain, tak payah nak kacau nikmat orang lain. Itu habuan dia, biarlah. Masing-masing punya habuan ada kan. Jadi kita belajar begitu. Baik, saya nak habiskan sedikit lagi tuan-tuan, perenggan akhir tu. Lihat, dia kata, wahai saudaraku sesama Muslim, apa akibat kedengkian itu terhadap diri orang yang berdengki. Bila kita dengki ni, kesan tu sebenarnya datang tu, benda tu kesan dia bukan pada orang yang kita dengki tu. Itu satu hal lah. Lebihnya pada kita yang berdengki tu. Dia jadi apa? Dia jadi stres. Dia akan jadi stres lah. Kita dengki dengan orang, kita stres. Tengok anak orang tu dapat ijazah, kita stres. Tengok anak orang tu masuk tadika pun kita stres. Masalah betul kita ni. Bukan masuk universiti, masuk tadika pun dengki. Jadi tak payah tuan-tuan, benda tu merosakkan jiwa kita. Dan dia kata, tahukah anda bahawa saudara-saudara Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu sangat menyesal. Kan kita baca dalam surah Yusuf, adik-beradik Nabi Yusuf tu ada yang baik, tapi ramai yang berdengki. Tak tahulah, ramai benar yang dengki dengan Nabi Yusuf, adik-beradik tu. Jadi kalau dalam adik-beradik kita pun ada yang berdengki kan, tak usah pening kepala. Adik-beradik Nabi Yusuf pun dengki. Nabi Yusuf
Kita Encik Yusof saja. Lagilah kuat dengkinya kan. Jadi tak ada apa-apa lah kita ni tuan. Kalau kita adik-beradik pun ada dengki, tu standard lah tu. Tapi kita minta jauh lah tak. Janganlah ada dalam keluarga kita yang teruk benar dengkinya. Jangan tuan-tuan. Jadi kata penulis kitab ini cuba renung balik menyesalnya adik-beradik Nabi Yusuf, sampai mereka lemparkan Nabi Yusuf dalam telaga kan. Bawa balik baju, letak darah, sirap mana ke dia ambilnya, beritahu pada ayahnya, kata Nabi Yusuf dimakan serigala, macam-macam lah dia punya konspirasi tu. Tapi sebab itu Nabi Yusuf dia lain ceritanya, Allah selamatkan dan sebagainya. Dan tahukah anda bahawa kedengkian itu adalah amarah yang terpendam, dengki yang terpendam dalam hati ni. Jadi macam biasalah tuan-tuan, elak-elakkanlah benda tu, jangan memendam rasa sangat kan. Nikmat yang Allah bagi pada semua kita raikan, tompang-tompang seronok kan, tompang-tompang seronok. Kita ada jiran ada dapat anugerah elok-elok, keluarga dia sejahtera elok, kita tompang seronok. Kita ada kawan-kawan kita berjaya dengan baik, kita tompang seronok. Bukan dengki yang tidak dibenarkan dalam agama. Dan tahukah anda bahawa kedengkian itu adalah penyakit mata? Penyakit mata, puncanya mata yang memandang. Kita pun tengok orang tu kan, bulan lepas kereta lain ni dah tukar pula. Mata yang tengok. Punca penyakit mata. Bila mata tengok, otak pula menafsir, hati menggelegak. Dia biasa macam tu. Kan, mata tengok, kepala menafsir, hati menggelegak terus. Itu yang bahaya tu tuan-tuan. Jadi apa pun, belajarlah hidup ni jadi hamba-hamba yang reti bersyukur, reti berterima kasih, reti mengucapkan alhamdulillah sebagai salah satu cabang kita mensyukuri nikmat Allah. Itu yang paling terbaik sebenarnya. Dan dia kata, maka mohonlah pertolongan Allah dan ubatilah dirimu, sucikan hatimu, dan rela atau redalah dengan apa juga kurniaan yang Allah beri kepada kamu. Keluarlah dari kelompok lingkungan orang yang menyesal, memasuki kelompok orang yang baik dan tenteram jiwanya, yang diredai Allah dan mereka pun reda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, para sahabat, ibu ayah sekalian, kalau penyakit itu ada, maka kita buanglah. Tukar penyakit dengki hasad ni dengan kasih sayang, dengan kesyukuran, redha dengan takdir Allah, redha dengan ketentuan Allah. Allah ni dia Tuhan kita, dia lebih tahu apa yang dia susun atur untuk kita. Dia lebih tahu kan, sebab itu takkan sama punya. A, B, C sampai Z dia takkan sama. Kalau sama tak ada huruf B tuan, semua huruf A je, dia tak ada sampai Z pun kan. Tapi sebab itu nombor tu, huruf-huruf tu, dia menggambarkan karakter manusia yang takkan sama. Dia menggambarkan nikmat Allah yang takkan sama, berbeza-beza. Rezeki kita pun takkan sama, berbeza-beza. Jadi yang paling penting untuk perakhiran kuliah kita pagi ni, pertama sekali tuan-tuan, ibu ayah sekalian, jadilah hamba Allah yang mensyukuri. Apapun, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Kau bagi lagi kami hidup pagi ni. Terima kasih ya Allah, Kau bagi lagi penglihatan kami pagi ni, kami boleh tengok lagi ya Allah. Terima kasih ya Allah, Kau bagi lagi telinga kami yang masih boleh mendengar dengan baik. Terima kasih ya Allah, kami boleh bernafas dengan baik,
kami masih hidup, kami dapat tengok anak isteri kami lagi, suami kami lagi. Terima kasih ya Allah. Kan? Patutnya begitulah. Setiap hari tau. Patutnya macam tu. Supaya bila banyak mensyukuri, kuranglah kedengkian itu. Bila lebih banyak kita redha, kita terima ketentuan dia, kuranglah ketidakpuasan hati itu, insya-Allah. Dan yang kedua, muslimin muslimat sekalian, apa pun dalam kehidupan ini kita kena balik pada ajaran Islam yang sebenar. Sebab Islam ni agama yang sangat cantik, sangat indah, sangat benar, sangat sempurna. Dan satu-satunya agama yang datang daripada Allah ialah agama Islam. Jadi peganglah Islam ni baik-baik. Kerana itu yang sering diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi pesan, addu 'alaiha bin nawajis. Genggamlah sunnahku, ikutlah agama ini. Nabi kata gigitlah sunnahku, peganglah Islam ini dengan gigi geraham kamu. Nabi suruh gigit Islam ni kuat-kuat. Sebab gigi geraham tu gigi yang paling kuat dalam sistem gigi kita. Gigi yang paling besar, yang paling lebar tapaknya, gigi geraham. Kan? Dia ada gigi kacip, gigi taring apa semua kan. Gigi geraham tu paling besar sekali. Jadi tapak dia tu kuat. Biasa kalau pergi jumpa doktor gigi kan, kalau nak cabut geraham tu, oh itu memang mimpi ngeri kan. Jangan buat pasal yang tu. Yang lagi ngeri bila lepas cabut, doktor angkat pula gigi tu depan muka kita kan. Dia kata, ustaz, ni dia ustaz, cuba tengok akar dia ustaz, menjalar sampai ke bawah. Ya Allah ya Tuhan, ngeri jangan buat main. Jadi Nabi pesan gigit, maknanya gigit di situ, pegang betul-betul Islam ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Di luar sana saya tak tahu nisbah tepat dia berapa angka, tapi bahasa mudah dia 2/3 penduduk dunia ini masih belum menganut Islam. Yang beragama Islam dalam dunia ni hanya 1/3 saja. Maknanya sikit berbanding 2/3 yang lebih banyak kan. 1/3 tu sikit lah. Jadi syukurlah bila kita masuk dalam list yang sedikit tu, yakni list sebagai orang Islam. Syukur pada Allah. Dengan nikmat Islam kita boleh duduk dalam rumah Allah. Dengan nikmat Islam kita boleh niat saja iktikaf dalam masjid, dapat pahala tambahan. Dengan kita beragama Islam, benda-benda baik kadang-kadang kita hanya niat saja, tak sempat buat pun tetap ada pahala. Itu untungnya. Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, itu yang boleh saya share sedikit pada pagi ini. InsyaAllah biiznillah, dengan izin Allah, pada bulan depan kita akan sambung golongan yang ke-13 yang bakal menyesal kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah, iaitulah orang yang bersikap riak. Bahasa Melayu kata menunjuk-nunjuk kan. Nanti kita bincang bulan depan insya-Allah. Jadi terima kasih pada muslimin muslimat yang hadir pada pagi ini. Terima kasih banyak juga pada semua sahabat yang menonton live pada pagi ini dalam Facebook audio kuliah kita. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Dan teruskan kita mengikut saranan pihak berwajib, terutama kita yang datang ke surau masjid. Pastikan dicatat kehadirannya, pastikan memakai topeng, atau bukan topeng lah, pelitup muka tu kan. Topeng tu lain. Sekejap lagi dia pakai topeng pelik-pelik kan, masalah pula. Pelitup muka lah, ataupun mask. Pastikan datang bawa sejadah masing-masing kan.
Tak payah hujah banyak, bawa aja. Kan saya tengok sejak 1 Ogos ni, bila kerajaan mewajibkan mas di tempat awam kan, tapi alhamdulillah lah saya tengok rakyat Malaysia ni rakyat yang inilah, yang prihatin, yang berdisiplin juga. Walaupun ada juga yang bila polis buat buat terjah kan, macam baru ni di KTM mana entah, polis naik atas stesen tu, ada yang tak pakai mask, ada yang letak buah dagu pun kena tak kan. Seorang budak remaja tu tak pasal kena saman 1,000, menangis terus dia. 1,000 bang, yang buat main 1,000 tu musim PKP ni mahal loh kan. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. Itu ikhtiar kita selain doa dan tawakal. Itu ikhtiar kan, kena ikutlah SOP tu. Tak usah kita mandai-mandai, ikut, insya-Allah kita akan selamat. Baik, terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna 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 wa anta khairur razikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.